Kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa nak tanya? Bayi tu. Oi, ini wayang gambar pusing kah? Ha? Ulu pun tersampuk kah? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Nama saya orang Melayu. Istihadat pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi. Saya ni apa? Batu ke? Kayu ke? Alamak, Bengali tu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Dan kau, Din. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun. Nak kenal bahasa kebangsaan kita, marilah makan ramai-ramai. Hak salam menyatukan kita semua, yakinlah bahawa sejiwa bangsa. Marilah ya semua, buktikan tak setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, negarkan bangsa kita, bahasa jiwa bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Mega berarak indah beralun di puput bayu ke pohon cemara. Pembuka kalam nan elok tersusun, permulaan madah pembuka bicara. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki. Yang berusaha Dr. Haji Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Hikmat Profesional Institut Aminuddin Baki. Yang berusaha Tuan Haji Nik Muhammad Fakhruddin bin Nik Abdul Rahman, Ketua Pusat Pembangunan Komuniti menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kanan Kluster Hikmat Latihan IAB. Yang berusaha Encik Amir Zakri bin Muhammad Mahyidin, Pendaftar IAB. Ketua-ketua Pusat Pengarah-pengarah Cawangan, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, seterusnya warga IAB yang dihormati sekalian. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin sekalian ke Majlis Perhimpunan Bulan Oktober dan sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat Institut Aminuddin Baki tahun 2021 dengan tema Bahasa Wadah Penyatuan Bangsa. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perhimpunan bulanan kali ini adalah di bawah anjuran Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan dimulakan dengan nyanyian lagu negaraku dan lagu IAB. Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia.
latihan, membangunkan kecerdasan, praktikal keterampilan, kepemimpinan pendidik profesional, berterasan total training konsep, memberikan perkhidmatan cemerlang, sama-sama bertanggung jawab, memaksimumkan faedah latihan, tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, penggunaan ilmu terkini, membina insan, membangun organisasi, berkembangkan tubuh ilmu pengurusan, kepemimpinan pendidikan yang mantap, menyebarluaskan khazanah ilmu, keterampilan politik paras tinggi, terbina sikap-sikap yang positif, mendukung nilai-nilai murni untuk profesion pendidikan, untuk profesion pendidikan. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Dr. Mahathir bin Sri Harun, Ketua Jabatan Pembangunan, Pengurus, Pemimpin dan Eksekutif Pendidikan bagi memimpin bacaan doa. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Sesungguhnya hari ini kami berhimpun bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur, sama ada nikmat yang sedikit maupun nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menyebarkan ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi diri sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru itu, berkatikan dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu ya Allah. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami dapat menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau ikhlaskanlah hati kami dalam melaksanakan tugas yang telah diamanahkan kepada kami untuk kami merealisasikan visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia. Ya Dzal Jalali wal Ikram, satukanlah hati-hati kami dengan tawatan kasih lagi mesra, saling percaya lagi memahami, agar terhindar perasaan keji sesama sendiri, iri hati, meninggi diri dan segala sifat mazmumah yang memusnahkan kemesraan kami. Permudahkanlah bagi kami ya Allah laluan ke arah mengekalkan keamanan dan kedamaian, keharmonian dan kesejahteraan. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, pemimpin-pemimpin kami untuk terus beristiqamah, berhikmat menambah bakti, membangun masyarakat, bangsa dan agama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepati cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan Kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas. Ke arah ini kami
berazam meningkatkan mutu perkhidmatan, bekerja dengan penuh tanggungjawab, berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri, berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan, bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara, bekerjasama dalam mementeras kelemahan dan musuh-musuh negara dan berpegang teguh kepada ajaran agama. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan.
Hadirin yang dihormati sekalian, berikut adalah staf IAB yang bertukar secara dalaman. Hadirin yang dihormati sekalian, berikut adalah staf yang baharu ditempatkan bertugas di IAB. IAB merakamkan ucapan terima kasih dan semoga tuan-puan akan terus kekal cemerlang walau di mana jua tuan-puan ditugaskan. IAB mengalu-alukan dan mengucapkan selamat datang kepada staf baharu yang memulakan khidmat bakti di IAB. Hadirin sekalian, berikut dipaparkan staf IAB yang mendapat kenaikan pangkat. Semoga ini memberi inspirasi kepada warga IAB untuk terus cemerlang dalam melaksanakan tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dihormati sekalian, berikut adalah warga IAB yang dianugerahkan sebagai pekerja terbaik bulan September 2021. Tahniah diucapkan dan semoga terus kekal cemerlang menjadi pemangkin semangat kepada warga IAB yang lain untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada organisasi. Hadirin yang dihormati sekalian, IAB mengucapkan selamat hari lahir kepada warga IAB yang lahir pada bulan Oktober. Semoga dikurniakan kesihatan yang baik serta lebih cemerlang dalam kerjaya dan kehidupan di samping keluarga yang tersayang. Hadirin sekalian, berikut dipaparkan senarai nama penerima sijil penghargaan selaku pegawai rujuk utama dan ketua pakar rujuk MPQEL 2021 dan juga senarai nama peserta tamat kursus Engagement and 21st Century Skills Training.
Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan tayangan Selayang Pandang Sempena Sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan Sektor Pendidikan tahun 2021 dengan tema Bahasa Wadah Penyatuan Bangsa. Tuan-puan yang dihormati sekalian, berikut adalah senarai pemenang bagi aktiviti sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IAB yang diadakan secara dalam talian. Syabas dan tahniah diucapkan kepada para pemenang bagi pertandingan kuis bahasa, mencipta pantun dan sajak. Bagi meraihkan kemenangan tersebut, marilah sama-sama kita saksikan persembahan deklamasi sajak oleh Johan mencipta sajak sempena sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IAB. Majlis mempersilakan. Kepercayaan kepada Tuhan. Di manakah kita berada di saat murbawan bersujud kepadamu, di saat alam membisukan diri, di saat jiwaku tersirna mencari arah tanpa haluan. Ku cari hanya dirimu, kesetiaan kepada raja dan negara. Dirimu lambang kebesaran agama, memayung perpaduan setiap ruang. Keadilan menjamin tonggak kesejahteraan, sukma jiwa menjunjung daulat. Melawan pengkhianat menghunus senjata, keris hikmat setia di bawah satu payung bahasa ibunda. Keluhuran perlembagaan, jati diri akar kesetiaan, menyuburkan sulur kesetiaan, mencari ranting mengairi dedaun kecintaan, menaungi pohon maruah diri, mencantas ranting si penderhaka kepada negara, luhurnya jiwa, memahami makna di bawah nusa yang sama. Kedaulatan undang-undang, kita memegang panji Malaysia. Disinilah kita bermula menghitung cita-cita bersama,
membilang harapan penuh keyakinan. Jalur gemilang menyatukan jiwa, menyinarkan pelangi, menyemarakkan harapan sejagat. Dipayungi undang-undang mencari kemenangan dalam genggaman kebenaran, menjunjung daulat, berkiblatkan bahasa kebangsaan. Kesopanan dan kesusilaan. Sopan dan susila mengisi bahtera kehidupan, mengibarkan panji-panji kesetiaan, mengemudi bahtera peradaban, melawan gelombang membadai budaya, moga berlabuh di persisiran negara. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada para pemenang dan sekalung terima kasih diucapkan kepada para hadirin yang turut sama menyertai pertandingan yang dianjurkan sempena sambutan Bulan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IAB tahun 2021. Hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita saksikan persembahan gurindam, persembahan istimewa yang akan dialunkan oleh Ketua Pusat dan Ketua-Ketua Jabatan Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan. Marilah sama-sama kita saksikan. Gurindam Rajin Belajar oleh Muhammad Fauzi Abdullah 2014. Orang yang rajin membaca buku, banyak dia tahu apa berlaku. Membaca buku siang dan malam, menambah ilmu, menyinari kelam. Jika kita rajin belajar, banyak ingat apa diajar. Kalau selalu membaca buku, bertambah ilmu, otak tak beku. Andai tekun mendengar ajaran, jadi ingat semua pelajaran. Apabila suka pergi sekolah, hilanglah duka, betulkan salah. Apabila hormat orang yang pandai, kita akan tahu kasar dan gawai. Rajin belajar setiap masa, akan cemerlang bila periksa. Jika belajar hendaklah berguru, ilmu dapat takkan celaru. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih atas persembahan gurindam yang cukup istimewa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sempena sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IAB, seterusnya dibawakan penampilan khas perkongsian ilmu tentang indahnya bahasa Melayu dalam lagu rakyat yang akan disampaikan oleh Encik Muhammad Fauzi bin Abdullah, Pensyarah Kanan Jabatan Persuratan Melayu, IPG Kampus Bahasa Melayu. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, saya Muhammad Fauzi Abdullah dari IPG Kampus Bahasa Melayu. Marilah bersama-sama dengan saya dalam slot indahnya bahasa Melayu melalui lagu rakyat bersempena Perhimpunan Bulan Oktober 2021 Institut Amindah Baki Instek Kementerian Pendidikan Malaysia. Tu bulan, tu bintang, tu pucuk kayu ara,
tuan-tuan dan puan yang saya hormati, ahli dewan sekalian, okey. Bila kita bercakap tentang lagu rakyat, sebenarnya apakah yang kita maksudkan sebagai lagu rakyat itu? Jadi lagu rakyat ini adalah sebahagian daripada warisan kita, puisi Melayu tradisional, yang merupakan sebuah genre daripada puisi klasik yang kita persembahkan secara berangkap dan secara berlagu. Dalam lagu rakyat ini yang paling pentingnya adalah dia punya seni kata kepada lagu itu. Lagu itulah yang membawa konsep, yang membawa falsafah, yang membawa nilai. Muzik atau melodi datang kemudian. Itu disesuaikan. Mungkin secara dengan menggunakan alat seperti ini ataupun tanpa alat. Okay? Jadi orang Melayu dahulu menggunakan lagu-lagu Melayu ini untuk bersantai dan untuk memberi hiburan kepada anak-anak yang ada di hadapan ataupun masyarakat di sekeliling mereka. Okay? Baik, dan kalau kita lihat lagu rakyat ini berkembang dalam satu masyarakat lisan yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi, mungkin dalam bentuk permainan, okay, atau dalam bentuk ritual-ritual yang tertentu. Okay. Dan kalau kita lihat ada beberapa jenis lah yang kita boleh lihat tentang lagu-lagu rakyat ini. Mungkin jenis apa tu folklore yang kita panggil sebagai lagu-lagu yang berangkai, okay? Kemudian lagu-lagu yang berbentuk ritual, lagu-lagu yang bercorak magis, dan juga banyak lagu-lagu yang sebenarnya bercorak permainan-permainan ataupun tradisi-tradisi rakyat, misalnya dalam ulit mayang, dalam pengubatan, misalnya berbagai main peteri, kalau di Perak itu bubu menari misalnya, dan artinya lagu-lagu itu diselitkan dalam ritual-ritual ataupun permainan-permainan yang tertentu. Okey, baik. Okey, ini merupakan saya akan bawakan di sini sebuah lagu daripada tradisi tumbuk kalang. Tumbuk kalang ini adalah sejenis tradisi kita menumbuk padi. Masyarakat ramai-ramai duduk menumbuk padi, dan lagu ini dijumpai di Kampung Singgora, Maran, Pahang. Okay. Hasil daripada penyelidikan Datuk Arifin Said. Okay. Tu bulan, tu bintang, tu pucuk kayu ara, di mana tuan hilang di dapur atas para. Tu bulan, tu bintang, tu pucuk kayu ara, mengapa tuan datang nak jenguk anak dara. Tu bulan, tu bintang, tu pucuk kayu ara, siapa tukang bilang mak nenek sudah tua.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat bahawa lagu-lagu rakyat ini mempunyai beberapa jenis lah yang kita boleh lihat berdasarkan kepada kegunaan, kepada fungsi ataupun kepada bentuk bagaimana lagu rakyat itu digubah. Ya. Baik, antaranya lagu rakyat yang berfungsi. Artinya lagu rakyat yang memaparkan fungsi-fungsi tertentu untuk hiburan, untuk ritual, untuk permainan ataupun sebagainya. Okay. Berikutnya lagu rakyat yang berlirik. Berlirik ini artinya ada lirik. Macam yang saya bawakan tadi, itu lagu rakyat yang ada lirik. Okay. Kemudian ada lagu rakyat yang bercerita. Cerita bawang putih, bawang merah misalnya. Ada lagu rakyat, lagu Mamak Ikan Kalui. Itu lagu rakyat. Ya. Ataupun cerita Puteri Gunung Ledang. Ada lagu Mak-Mak Si Bongkok 3. Jadi diadaptasi daripada cerita. Okay, pada cerita. Dan kalau kita lihat di sini juga bahawa lagu rakyat ini kita boleh klasifikasikan dia kepada beberapa jenis berdasarkan kepada sama ada lagu itu ada lirik ataupun tidak ada lirik. Ada lagu yang mementingkan lirik. Lirik itu. Jadi kebanyakan lagu yang kita gunakan untuk pendidikan di sekolah itu lagu-lagu yang ada liriknya. Ada lagu yang dipanggil sebagai wordless folk song. Lagu-lagu masyarakat orang asli misalnya hanya bunyi-bunyian saja. Kan dia tidak mempunyai lirik tertentu, tapi bunyian itu bunyian yang bermakna. Okey. Mari kita lihat salah satu daripada lagu rakyat yang berlirik, iaitu lagu Tebang Tebu. Lagu Tebang Tebu ini adalah lagu yang digunakan oleh masyarakat tradisional pada waktu dahulu. Gunanya adalah untuk hiburan sewaktu mereka menebas hutan dan sebagainya, bercocok tanam dan sebagainya, yang digunakan untuk melahirkan rasa gembira. Terutama sekali untuk kalangan kanak-kanak lah. Baik. Ini pun lagu rakyat yang dijumpai di negeri Pahang. Di negeri Pahang. Okay. Baik. Tebang tebu kuala sawa, hujan manik alaman di kota, sirih rampai pinang berseri, sentak peluhai tangan kiri, sentak peluhai tangan kiri. Tebang tebu kuala sawa, hujan manik alaman di kota, jatuh berderai bunga berangan, sentak peluhai tangan kanan, sentak peluhai tangan kanan. Perang-perang pisang masak layu, di mana kayu bongkok di situ kera meniti. Perang-perang pisang masak layu, di mana kayu bongkok di situ kera meniti. Ayam makan padi, itik makan beras, orang lalu tadi hai jalannya deras. Ayam makan padi, itik makan beras, orang lalu tadi hai jalannya deras. Tebang tebu kuala sawa, hujan manik alaman di kota, jatuh berderai pinang berseri, sentak peluhai tangan kiri, sentak peluhai tangan kiri. Tebang tebu kuala sawa, hujan manik alaman di kota, jatuh berderai bunga berangan, sentak peluhai tangan kanan, sentak peluhai tangan kanan. Perang-perang pisang masak layu, orang zaman sekarang jagalah tingkah laku. Perang-perang pisang masak layu, orang zaman sekarang jagalah tingkah laku. Perang-perang pisang atas berlebas, orang zaman sekarang hai akalnya cerdas. Perang-perang pisang atas berlebas, orang zaman sekarang hai akalnya cerdas. Tebang tebu kuala sawa, hujan manik alaman di kota, jatuh berderi sinang berseri, sentak peluhai tangan kiri, sentak peluhai tangan kiri. Tebang tebu kuala sawa,
tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat tadi betapa indahnya bahasa yang digunakan dalam lagu-lagu rakyat itu. Dia berbentuk pantun, pantun 2 kerat, pantun 4 kerat yang kita lihat, dan lebih indah lagi bahasa yang diucapkan dalam lagu rakyat itu bahasa-bahasa yang santai, yang indah tetapi penuh bermakna. Dan diucapkan adalah untuk permainan-permainan atau memberi hiburan kepada generasi-generasi, terutamanya kanak-kanak lah, seperti dalam lagu Tebang Tebu tadi. Okay? Dalam irama yang santai dengan menggunakan bahasa yang mudah. Okay? Baik. Jadi kalau kita lihat antara ciri yang kita dapat lihatlah dalam lagu-lagu rakyat seperti mana yang saya bawakan tadi itu, misalnya lagu rakyat ini dilafazkan secara spontan. Dan sudah tentulah dia tidak bertulis. Dan kerana itu lagu rakyat ini diturunkan daripada satu generasi ke satu generasi. Dan kerana itu kita lihat nanti di dalam masyarakat akan berlaku banyak sekali variasi-variasi seni kata lagu. Dia bertukar, patah-patah perkataannya ada bertukar di sana sini, tetapi secara umumnya dia tidak sampai mengubah maksud dan juga mood lagu itu. Okey, baik. Lagu rakyat juga di samping diucapkan dengan nada dan intonasi yang santai seperti itu, tetapi membawa nilai, membawa pengajaran, membawa makna yang cukup mendalam. Walaupun yang dihiburkan itu adalah kanak-kanak, tetapi orang dewasa yang berada di sekitar kanak-kanak itu juga dapat turut melihat dan juga mendengar pengajaran ataupun nilai yang disampaikan oleh kanak-kanak itu. Misalnya dalam lagu Tebang Tebu itu mendidik kita supaya kita sentiasa memberi perlakuan yang baik kepada ahli masyarakat yang lain, supaya dapat hidup dalam keadaan bersatu padu antara masyarakat sama ada golongan kanak-kanak ataupun golongan dewasa. Ya? Baik. Seterusnya, sehingga sekarang lagu-lagu rakyat yang kita gunakan secara tradisional itu masih lagi kita pegang, masih lagi kita ambil nilainya, dan kalau kita lihat banyak sekali penyanyi-penyanyi baru atau penyanyi-penyanyi yang tersohor menyanyikan kembali lagu-lagu rakyat itu. Siti Nurhaliza banyak mengambil lagu-lagu rakyat. Begitu juga dengan Zainal Abidin misalnya, M. Nasir misalnya, Ramli Sarip misalnya, banyak mengambil lagu-lagu rakyat. Termasuklah penyanyi-penyanyi yang baru sekarang ini pun banyak mengadaptasi lagu-lagu rakyat ke dalam lagu-lagu, dan kemudiannya lagu-lagu itu disukai oleh generasi muda sampai sekarang. Itulah uniknya lagu rakyat yang santai itu. Dan salah satu daripada kenapa lagu rakyat boleh masih berguna dan dipegang sampai sekarang, kerana lagu rakyat itu mudah. Boleh dinyanyikan tanpa muzik, boleh dinyanyikan dengan muzik. Siti Nurhaliza menyanyikan lagu rakyat lengkap dengan orkestra. Okay? M. Nasir menyanyikan lagu rakyat cukup dengan sebuah gitar. Dan saya menyanyikan lagu rakyat cukup dengan hanya sebuah kompang. Okay? Jadi kita boleh menyampaikan lagu rakyat dalam pelbagai bentuk, sama ada yang kreatif ataupun inovatif. Okay. Satu lagu yang kita namakan sebagai lagu Burung Kenek-Kenek. Lagu ni adalah lagu yang digunakan oleh anak-anak kita untuk bermain-main lah, bermain-main serta merakan sendiri, dan iramanya sangat santai. Burunglah kenek-kenek hingga tepi perigi, pesanlah datuk nenek, ala bangunlah pagi-pagi. Burunglah kenek-kenek hingga di atas pagar, pesanlah datuk nenek, ala rajinlah belajar. Kita lihat indahnya seni kata ini, kerana dia hanya menggunakan rangkap-rangkap pantun.
tadi banyak diselitkan dengan unsur-unsur dan nilai-nilai yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk mendidik anak-anak mereka. Okey, baik. Jadi itu antara lagu-lagu rakyat yang kita gunakan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak secara bentuk yang santai seperti itu. Baik. Berikutnya kita boleh lihat juga lagu rakyat ini tidak hanya indah daripada aspek penggunaan bahasa, indah daripada aspek penggunaan bentuk, indah daripada aspek penggunaan nilai, tetapi lagu rakyat ini juga berfungsi untuk macam-macam dalam masyarakat Melayu tradisional. Antara fungsi lagu rakyat ini dalam sastra kolektif atau sastra tradisi kita adalah dia digunakan untuk memberi hiburan, melarikan diri masyarakat secara escapismnya daripada keadaan yang tidak menentu. Maklumlah berhubungan dengan alam. Okay, tanam padi dimakan oleh burung ciak. Okay, tanam pokok dimakan oleh musang dan sebagainya. Jadi untuk menghiburkan hati mereka pun bergendang-gendang, bernyanyi-nyanyi bersama-sama untuk menghiburkan hati. Okay. Jadi erti lagu rakyat yang pertamanya suatu telah untuk memberi hiburan sama ada kepada kanak-kanak ataupun oleh orang dewasa. Okay. Baik. Yang kedua, kalau kita lihat banyak lagu-lagu rakyat yang digunakan untuk memberi semangat, melahirkan semangat untuk bekerja. Kan? Macam lagu Tebang Tebu tadi kan. Kita melihat dalam filem P. Ramlee banyak lagu-lagu sambil bergayuh perahu untuk pergi tangkap ikan. Dia nyanyikan macam-macam lagu kan. Jadi itu lagu rakyat digunakan untuk bekerja. Dan seterusnya lagu rakyat juga pada keadaan-keadaan tertentu ada lagu-lagu yang bercorak naratif, yang bercorak kolektif yang digunakan untuk menyusur galurkan jurai-jurai keturunan. Jurai-jurai keturunan terutama lagu-lagu yang bercorak ataupun yang dikaitkan dengan istana. Okay, jurai keturunan raja-raja ataupun jurai keturunan kumpulan-kumpulan tertentu. Okay. Dan sudah tentulah secara langsung dan secara tak langsungnya lagu rakyat digunakan sebagai wahana warisan bangsa untuk membentuk jati diri, membentuk nilai kolektif dan membentuk nilai keindahan pengucapan bangsa Melayu itu sendiri melalui lagu-lagu rakyat. Okay. Okay. Lagu Can Mali Can, sebuah lagu rakyat berbentuk kolektif. Di mana dia anak kambing saya? Anak kambing saya ada di tepi sawah. Di mana dia adik comel saya? Adik comel saya yang pakai baju merah. Can Mali Can, Can Mali Can, Can Mali Can ketipung payung. Can Mali Can, Can Mali Can, Can Mali Can ketipung payung. Yang cantik tidak berguna. Can Mali Can, Can Mali Can, Can Mali Can ketipung
malican ketipung payu. Itu lagu rakyat yang bertajuk Can Malican, biasa digunakan secara kumulatif. Dan lagu ini banyak dinyanyikan sewaktu perhimpunan Pandu Puteri, perhimpunan pengakap, akan mewujudkan satu sifat kesetiaan. Kumpulan A akan melawan dengan kumpulan B. Start daripada selepas isyak sampai sebelum subuh. Sebab mereka akan berpantun-pantun. Jadi itulah seronoknya lagu-lagu rakyat ini, di samping melahirkan rasa kegembiraan, akan dapat membina kreativiti berpantun antara kumpulan A dengan kumpulan B. Okay, dinamakan sebagai lagu rakyat komunikatif. Baik, tuan-tuan dan perempuan, secara ringkas tadi, tuan-tuan dan perempuan telah bersama-sama dengan saya untuk meneliti tentang indahnya penggunaan bahasa Melayu dan lagu-lagu rakyat yang saya bawakan. Jadi beberapa lagu rakyat yang saya contohkan dalam persembahan saya tadi dibina dengan menggunakan pantun-pantun, dengan menggunakan gurindam, dengan menggunakan sloka, dan kita lihat itulah intipati kepada keindahan bahasa Melayu melalui lagu rakyat. Dan lebih cantik lagi, penggunaan lagu rakyat itu dapat membawa kita kepada kesepakatan atau nilai, sama ada dalam kalangan kanak-kanak atau dalam kalangan orang dewasa. Dan inilah yang menjadi inti, yang menjadi kunci bagaimana masyarakat tradisional dahulu membina perhubungan kolektif antara satu sama lain berasaskan kepada perhubungan alam yang melatari kehidupan mereka. Okay. Jadi sebagai penutup, okay, mari kita lihat dengarkan salah satu lagi lagu rakyat yang juga bercorak jenaka, bercorak gembira, yang dapat dinyanyikan seberamai-ramai oleh masyarakat ataupun oleh kelompok yang berada dalam salah satu kawasan itu. Ya? Ikan kekek. Ya? Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Tenang-tenang air di laut, sampan kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, budi yang baik rasa nak junjung. Terima kasih kepada warga IAB kerana menjemput saya dan dapat kita berkongsi tentang keindahan lagu-lagu rakyat warisan bangsa kita. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga. Sembah salam kepada Datuk Pengarah yang sudi sama-sama dengan kita meraihkan lagu rakyat kita. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai. Ikan kekek mak iloi iloi, ikan gelama mak ilai ilai, nanti adik mak iloi iloi, pulang sama mak ilai ilai.
sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terhibur dan memberi manfaat kepada slot ilmu kita ini. Terima kasih. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fauzi atas perkongsian ilmu itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kini tibalah masa kita akan mendengar amanat yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang Berusaha Dr. Abdul Razak bin Manaf, Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Profesional. Yang Berusaha Tuan Haji Nek Fakhruddin bin Abdul Rahman, menjalankan tugas Timbalan Pengarah Kanan Kluster Khidmat Latihan. Pendaftar IAB, Ketua-Ketua Pusat, Pengarah-Pengarah Cawangan IAB, Ketua-Ketua Jabatan dan seluruh warga IAB sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mendapatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia izinnya kita dapat berkumpul dalam perhimpunan bulanan bulan Oktober 2021. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, tingkap papan kayu bersegi sampan sakat di Pulau Angsana, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Perigi dikatakan telaga, tempat budak menumpang mandi, emas merah ada yang berharga, budi bahasa bernilai abadi. Pantun yang saya ungkapkan tadi, satu daripada warisan pembentukan kepribadian bangsa sehingga kini. Kewujudan ribuan karya dalam pelbagai bidang, agama, ketatanegaraan, undang-undang, sejarah, pertukangan, pelayaran, seni sastra, warkah, perjanjian dan sebagainya sejak ratusan tahun dalam persulatan Melayu menjadi bukti keintelektualan nenek moyang kita yang sangat mementingkan kesantunan berbahasa. Kini, kitalah penyambung warisan untuk mendidik anak bangsa yang akan mewarisi negara agar sentiasa menjunjung tinggi warisan bangsa. Uniknya, warisan ini diterima oleh semua lapisan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum sejak zaman berzaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, persidangan Dewan Rakyat Parlimen ke-14 Penggal pertama, mesyuarat pertama pada 31 Julai 2018 menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan Dekad Bahasa Kebangsaan DBK yang mengandungi pelan komprehensif untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan utama dalam kalangan penutur bahasa Melayu di Malaysia dan di rantau ASEAN dan menjadi bahan popular di pesada dunia. Kementerian Pendidikan juga telah menetapkan pelan komprehensif jangka panjang dalam usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 4 matlamat utama dalam melaksanakan DBK 2021-2030 adalah seperti berikut. Pertama, memperkasa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang mencukupi pelbagai bidang dan sektor. 2, memperkasakan perancangan dan pemupukan bahasa Melayu yang tinggi bagi membentuk tamadun bangsa Malaysia yang berbudaya dan berakhlak mulia. Yang ketiga, merealisasikan bahasa Melayu sebagai wadah pembangunan negara. Dan yang keempat, mengantarabangsakan bahan Melayu sebagai salah satu bahasa utama di ASEAN dan menjadikan Malaysia sebagai pusat persulatan Melayu terulung di dunia. DBK merupakan langkah penjenamaan semula Bulan Bahasa Kebangsaan BBK. Berbagai kegiatan kebahasaan dan perkesusastraan dijalankan di seluruh negara. Dalam konteks sektor pendidikan yang terdiri daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, Majlis Amanah Rakyat MARA, Jabatan Perperdayaan Negara dan Integrasi Nasional JPNN dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM bergabung tenaga melaksanakan aktiviti DBK bagi memperkukuh semangat kecintaan masyarakat terhadap bahasa kebangsaan dan keyakinan terhadap keupayaan bahasa kebangsaan sebagai bahasa ilmu, bahasa komunikasi dan bahasa perpaduan. Pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memilih tema Majlis Sambutan DBK Sektor Pendidikan tahun 2021 Bahasa Wadah Penyatuan Bangsa. Majlis ini telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Datuk Dr. Razi Jidin, Menteri Kanan Pendidikan pada 5 Oktober 2021. Saya mengucapkan tahniah kepada Ketua Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan yang bertanggungjawab mengurus setia majlis sambutan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan
majlis kita pada hari ini juga merupakan sebahagian daripada pengisian DBK Sektor Pendidikan Peringkat IAB tahun 2021 dengan tema yang sama, Bahasa Wadah Penyatuan Bangsa. Saya dipahamkan pelbagai aktiviti telah disediakan oleh Jabatan Kepimpinan dan Pengurusan Bahasa selaku urusdia pelaksanaan DBK pada peringkat IAB. Terima kasih kepada warga IAB yang sama-sama menjayakan aktiviti DBK. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, pelaksanaan sepenuhnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dikuasakan oleh Akta Bahasa Kebangsaan 1963-67, Akta 32 yang menetapkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan digunakan sebagai medium interaksi rasmi, bahasa ilmu dan bahasa kegunaan masyarakat. Dalam konteks negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, bahasa merupakan wadah yang dapat merapatkan hubungan dan mewujudkan persefahaman keahlian masyarakat. Bahasa Melayu sewajarnya merupakan tunjang atau nadi kepada penyatuan keluarga Malaysia. Bahasa Melayu menjadi cerminan utama perpaduan yang akan mewujudkan identiti kesepunyaan, kehidupan yang harmoni dan kesejahteraan dalam kalangan penduduk yang hidup bermasyarakat. Simpulan kukuh ikatan perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia yang menggunakan satu bahasa akan membentuk jati diri, kemakmuran dan kepribadian sebagai sebuah negara bangsa. Sesungguhnya bahasa wadah penyatuan bangsa. Hasrat ini juga terkandung dalam Pelan Hala 7 Pendidikan Bahasa Melayu 2016-2025 Kementerian Pendidikan Malaysia. Pelan ini adalah untuk merealisasikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 khusus untuk mencapai anjakan kedua PPPM 2013-2025, iaitu murid proficiency dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai pusat latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan, warga Institut Amiruddin Baki perlu bersama-sama menyahut serta menyokong usaha ini dalam mempergiatkan pemerkasaan bahasa kebangsaan. Sebagai penjawat awam, kita bertanggungjawab untuk memastikan bahasa kebangsaan menjadi bahasa komunikasi, bahasa pentadbiran dan bahasa ilmu. Dalam konteks Institut Amiruddin Baki, bahasa Melayu berupaya untuk membicarakan ilmu pengurusan dan kepimpinan pendidikan yang holistik, terutama aspek urus takbir insan. Frasa yang saya gunakan ialah bahasa dan kepimpinan teras urus takbir insan. Urus takbir insan adalah teras keinsanan dalam diri seseorang pemimpin yang memikul amanah. Setiap pemimpin yang dilantik perlu mementingkan integriti, kebolehpercayaan atau dalam istilah Islam disebut sebagai insan dengan akhlak dan adab yang khusus. Dalam erti kata lain yang lebih mudah untuk dipahami, urus takbir insan adalah satu bentuk urus takbir yang dikendalikan oleh insan, iaitu bertakbir kepada insan yang ditakbir, untuk melahirkan insan yang berakhlak, yang baik perilakunya, faham sepenuhnya tentang tanggungjawab dirinya kepada Tuhan, negara, organisasi dan masyarakat. Dalam konteks untuk merealisasikan urus takbir insan, bahasa sangatlah berperanan. Mana mungkin untuk mencapai semua yang kita hasratkan tanpa menggunakan bahasa. Pada awal ucapan saya, aspek kesantunan bahasa adalah wacana intelek budaya Melayu yang sangat tinggi nilainya, dan pada pandangan saya, bahasa berupaya untuk menjadi teras kepada urus takbir insan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, amalan mencintai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sama seperti kecintaan terhadap negara yang perlu dipupuk, disemai dan disemarakkan. Kita sedar bahawa kita berhadapan dengan budaya mencampur adukkan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa lain, terutama di bahasa Inggeris, dan dalam urusan rasmi maupun dalam media elektronik. Gejala ini berlaku secara meluas dan amat sukar untuk dibendung. Oleh itu, kita perlu sebagai pejabat awam sentiasa menggunakan bahasa yang betul dalam usaha mengembalikan kegemilangan bahasa Melayu. Kita perlu membendung bahasa rojak dan mengekalkan jati diri dan citra bahasa Melayu agar tidak lenyap ditelan zaman. Kita perlu membendung penggunaan bahasa rojak agar bahasa Melayu berada pada kedudukan yang sepatutnya seperti termaktub dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Saya juga berharap tuan-tuan dan puan-puan dapat mempraktikkan bahasa dan kepimpinan dalam urus takbir insan kerana dua faktor penting, iaitu kepimpinan sebagai golongan kecil yang terpilih dan sebagian besar kelompok yang dipimpin
Hal ini amat penting kerana kestabilan, keharmonian, kesejahteraan organisasi terletak kepada teras, iaitu bahasa dan kepimpinan. Tuan-tuan yang saya hormati, saya akhiri ucapan saya dengan peribahasa Melayu, iaitu kayu besar di tengah padang, tempat bernaung kepanasan, tempat berlindung kehujunan. Uratnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar. Ini saya petik daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu 2017. Jauh kembara berbatu-batu, sauh dibongkah tepi dermaga. Keluarga Malaysia tetap bersatu, bahasa kebangsaan harus dibangga. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih atas ucapan yang berbahagia Datuk itu tadi. Semoga segala intipati, amanat dan harapan yang berbahagia Datuk dapat diambil perhatian oleh semua warga IAB. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan ini berakhirlah sudah Majlis Perhimpunan bulan Oktober dan sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan bagi peringkat IAB 2021. Majlis merakamkan ucapan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Semoga warga IAB akan terus kekal cemerlang walau di mana jua tuan-puan berada, jaga keselamatan diri dan keluarga. Akhir kata, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Bahasa Jiwa Bangsa sempena sambutan Dekad Bahasa Kebangsaan peringkat IAB. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.